Yang ini 14 orang isi, yang ini 15 orang. Kelas ni ada 22 orang. Mana lagi 7-8 orang. Hari ni kelas ni 22 kan? Kita saja salah nombor. Hmm. Pertama, saya nak ucapkan tahniah kepada Daniel Muiz, dapat skor 96. Airil Danish 91 dan Ainul Izzati dapat 91. Dan juga tahniah kepada yang lain sebab semua betul. 10/10. Cuma yang membezakan dia ialah ni masa kat tepi ni. Kan? Okey. So satu lagi yang ini apa yang top? Tahniah kepada Atikah Izzati, Muhammad Zahran dan Daniel Muiz. Dan juga tahniah yang lain dapat 10. Cuma Ainul Izzati dapat 8. Tak apa. Yang ini tajuk ni kena buat apa kat sini ni? Kena buat susunan kan? Bahagi. Apa isim dan fa'il. Okey. Tak apa, nanti by time kamu akan tahu lagi lah beza isim dan fa'il. Kamu akan biasa. Yang membezakan markah ni ialah masa. Siapa paling pantas jawab dan semua betul, dia dapatlah markah banyak. Okay, tapi dah satu puas hatilah dengan semua markah. Okay. So, hari ni Ustazah nak ajar tentang tarkib. Tarkib ni apa benda? Tarkib ni ialah satu perkataan ni ada kita gabungkan dua perkataan untuk menjadi satu tarkib. Tarkib ni kita panggil dia kalau bahasa mudah ni dalam bahasa Melayu ialah kita pairkan. Pair huruf, pair. Huruf perkataan yang kita pair. So dalam bahasa Arab kita panggil tarkib. So satu perkataan dan satu perkataan kalau dia single kan, dia tak digabungkan, dia mempunyai makna yang tersendiri, makna yang masing-masing lah. Tapi kalau kita gabungkan, dia akan menjadi satu makna yang baru, yang lebih orang kata lagi kita faham dan lagi bermakna lah. Okay. So sebelum saya nak cerita pasal tarkib ni dengan lebih mendalam, Ustazah nak kamu buka buku tulis. Okay, tulis apa yang Ustazah share dekat skrin. Okay. Tulis apa yang ada dekat skrin ni. Okay. Ni apa salah di sini? Sorok sikit. Okay, so tarkib ada dua. Okay, tarkib terbahagi kepada dua, iaitu tarkib al-idhafi wa tarkib an-na'ti. Tarkib al-idhafi dan wa tarkib an-na'ti. Izan, Iftah. Okay, Nazar dah start cakap bahasa Arab ni sebab ni kan kelas bahasa Arab. Iftah Kitabul Madrasi ni. Kitabul Madrasi, nampak tak? Kencing, Ustazah tak, Ustazah ada background ni. Apa tak kitab madrasi ni? Okay. Ataupun man ladaiki kitab madrasi ala internet. Boleh guna juga. Kitab madrasi yang online ni. Tak ada masalah. Ustazah ada pernah bagi share link kan dalam group. Boleh juga buka. Tak ada masalah. Okay, so Iftah Sofha muka surat. Iftah Sofha Ithnani wa thalathun. Ithnani wa thalathun. Hampa tahu tak Ithnani wa thalathun tu berapa? Cuba cakap, siapa tahu? Ithnani wa thalathuna. Bahasa Melayu dia berapa? Ithnani wa thalathuna. 32. Ya, betul. Ikmal Hasif. Ikmal Hasif kan tak guna ikan orang lain kan? Okey, so 32. Muka surat 32. Hari ni kita belajar. Okey? Dalam muka surat 32 kita akan belajar tentang tarakib. Tarakib, tarkib idhafi wa tarkib na'ti. Kenapa dekat muka surat 32 ni, dekat atas tu dia tulis at-tarakibu. Lepas ra tu ada alif. Tapi had yang kat sini, yang kat skrin ni, tarkib. Tak ada alif. Okey.
Yang ini ialah mufrad. Ingat tak kita belajar minggu lepas? Mufrad. Mufrad. Yang tarokib yang dekat buku teks at-tarokibu. Had yang ini ada alif ni kan? Kita panggil dia sebagai jamak. Kita belajar itu kan? Mufrad, musanna, jamak. Mufrad untuk berapa orang? Siapa ingat? Mufrad untuk berapa orang? Berapa adat dia? Berapa bilangan dia? Kam adat? Satu. Mufrad untuk satu. Jamak untuk berapa? Ramai. Dua terlebih. Yes, lebih daripada 3. Ya, Ustazah suka kelas bising-bising macam ni. Terima kasih Aiman, Daniel dan Ikmal yang respon. Yang lain boleh respon juga. Okey, jamak lebih daripada 3. Okey, kalau 2 tu apa? Kalau 2. Okey, kalau 2 tu apa? Kalau 2 kita panggil apa? Kenapa dia gerak? Ustazah tak suruh dia gerak. Ya Rabbi, screen. Okey, taruh ni. Kalau 2, kita panggil dia musanna. Musanna. Mim, sin, mim, sin nak. Mim, sa, nun, alif maksurah. Ini alif maksurah Okey, alif maksurah yang ni. Dia tak ada ya. Dia bukan ya. Dia alif maksurah. Alif terbahagi kepada 2. Okey, kita selingan nak selingan. Alif terbahagi kepada 2. Okey, alif. Kita panggil alif alif maksurah, alif mamdudah. Yang ni. Okey, yang pertama kita ada alif mamdudah, yang kedua kita ada alif maksurah. Padam sikit ni. Saya nak padam yang ni. Kenapa dia bergerak macam ni? Apa beza mu'annas dan musanna? Bagus soalan tu Alia, sekejap ya. Apa beza? Ustazah geram kenapa dia bergerak-gerak ni. Ustazah tak suka dia bergerak. Sabar. Okey. Sekejap yang soalan Alia Ustazah hold sekejap. Sekejap lagi Ustazah jawab. Okey, alif terbahagi kepada 2. Kita panggil alif mamdudah dan alif maksurah. Ustazah tak reti nak padam belah sini. Subhanallah. Nanti Ustazah teroka lagi. Okey, yang kedua alif maksurah. Maksurah. Alif, lam, fa, alif, maksurah, mim, qaf, sad, waw, rota. Okey, alif mamdudah bentuk dia macam ni. Alif yang biasa kita kenal alif. Alif maksurah ialah huruf alif tapi dalam bentuk ya. Kalau kita baca dalam Quran, banyak sangat kita jumpa alif yang tak ada titik kat bawah. Ya yang tak ada titik kat bawah. Ramai orang ingat dia ialah ya. Tapi sebenarnya dia ialah alif maksurah. Okey? So ingat, alif ada 2, alif mamdudah, alif maksurah. Ini hanya selingan sahaja. Okey, tadi soalan siapa? Soalan Alia tadi ya. Saya nak clear sekejap. Saya nak teroka je kat mana. Okey, eraser. Okey. Apa beza musanna dan mu'annas? Bagus soalan tu. Sebabnya hari tu kita belajar secara offline kan. Tak ada kesempatan nak tanya betul-betul lepas-lepas ni. Okey. Okey, apa beza mu'annas dan musanna? Okey, Ustazah terangkan balik. Ustazah bukalah slide itu senang. Sekejap ya. Okey, sekejap. Oh, di sini.
Okey, ni yang Ustazah rakam hari tu. Okey, apa beza muzakkar dan apa beza muannas dan musanna? Okey, muannas maksudnya ialah perempuan. Okey, perempuan. Muannas ialah perempuan. Manakala musanna ialah dua. Musanna maksudnya dua. Ingat, kita kalau kita banyak kali kita buat latihan, kita akan ingatlah pair dia. Muannas dengan muzakkar dia pair. Muzakkar lelaki, muannas perempuan. Kena ingat tu. Muzakkar lelaki, muannas perempuan. Mufrad untuk seorang, musanna untuk dua orang, jamak untuk tiga orang. Okey? Okey. Ada faham tak Alia? Faham tak? Faham. Okey. So, nanti kita, kalau siapa yang keliru lagi, Ustazah ada upload benda ni dekat YouTube Ustazah, nanti boleh tengok. Okey, tekan je YouTube Ustazah tu. Boleh ulang-ulang banyak kali. Sebab tu Ustazah upload dekat YouTube. Okey, sama-sama Alia. Okey, so kita sambung semula dengan tarakib. Okey, tarakib yang tadi tarakib jamak, tarkib, mufrad. Tarkib ni satu je lah. Idhafi dan tarkib naqi. Okey, so perasan tak hari tu bila kita belajar kan dalam kalimah-kalimah tu ada kalimah yang contohnya mu'allimu. Mu'allimu kata nama kan? Mu'allimu kata nama. Okey. Sekejap ya. Ustazah tak tahu kenapa dengan laptop ni. Ustazah yang tak pandai guna. Sekejap Okey. Okey, tarkib idhafi dan tarkib naqi. Okey, kita kembali semula. Okey, yang minggu lepas kita ada belajar al-mudiru. Al-mudiru apa? Siapa ingat al-mudiru? Ma makna al-mudiru? Guru besar. Yes, guru besar. Bagus Alia, guru besar. Okey. Al-musalla. Ma makna al-musalla? Solat. Surau. Surau. Yes, betul Ikmal. Kalau perbuatan solat ialah yusolli. Okey. So itu ialah kata nama. Okay, let's say Ustazah kata wasi'un. Wasi'un. Ma makna wasi'un? Wasi'un. Siapa boleh bagi jawapan? Ma makna wasi'un? Siapa boleh bagi jawapan ni? Yes, betul Alia. Luas. Mumtaz. Okay, luas. Okay, beza. Okay, contoh kita ambil Al-Madrasah 1 sekolah kan. Al-Madrasah 1 sekolah. Okay, let's say kita kata Al-Madrasah 1 sekolah. Okay, Al-Madrasah 1 sekolah. Kita kalau bahasa Melayu, kita panggil dia kata nama. Kita tulis ni, kata nama. Okay, lepas tu kita kata wasi'un. Wasi'un. Wasi'un tadi kata luas. Okay. Kalau bahasa Melayu dia tak tergolong dalam kata nama. Okay. Tapi dia tergolong dalam sifat. Okay, sifat kata adjektif. Kalau Ustazah kata-kata adjektif kan, siapa yang tak ada, yang tak ingat sangat bahasa Melayu dah keliru dah. Adjektif tu apa pula? Simple nak kata sifat. Okay. So, tapi kalau bahasa Arab, dia sekalikan benda ni dalam isim. Tapi ini isim yang kata nama dan dia ada isim yang sifat. Okey. Kalau isim yang kata nama, dalam bahasa Arab kita panggil dia tetap kita panggil dia isim. Okey. Kalau kita kata sifat, bahasa Arab,
Sifat ni kata pinjaman bahasa Arab untuk bahasa Melayu. Orang Melayu pinjam bahasa Arab. So, sangat mudah kita sebagai orang Melayu untuk kenal sifat tu apa. Sifat lah. Bahasa Arab pun kita panggil sifat. Tapi dalam bahasa Arab, kita ada satu lagi perkataan yang kita panggil sifat. Sama makna, macam sinonim lah. Sinonim bagi sifat ialah na'ti, na'at. Na'at. Okay, na'at. Na'at sifat dia ialah sinonim, sama je. Okey, kalau bahasa Arab kita sifat macam ni lah, sifah, sifat, fatah. Okey, tapi dua-dua ni tetap kita golongkan dia dalam isim. Dia bukan fi'il. Dia tetap isim. Sebab dia berkongsi alamat yang sama, iaitu dia ada alif lam ataupun dia ada tanda dhammah dan tanda tanwin. Dia ada alif lam di awal atau dia ada tanwin di akhir. Okey, setakat ni dapat semua. Ada siapa-siapa yang belum clear? Ada yang kabur-kabur? Semua okey? Okey, saya anggap semua okey lah. Semua diam je. Mesti faham ni. Kalau Azhar bagi soalan ni mesti semua orang boleh jawab. Okey, tak apa. Kita pergi pada yang seterusnya. Okey. Okey, seterusnya kita bahagikan tarkib tu kepada dua, iaitu kita panggil tarkib idhafi dan tarkib an-na'ti. Okey, apa itu tarkib idhafi? Tarkib idhafi ialah isim yang bertemu dengan isim. Okey, isim bertemu dengan isim. Nak kata bahasa Melayunya yang mudah kan? Kita panggil dia ini kata nama. Okay, yang ini pun kata nama. Boleh tulis nota ya. Yang ini Ustazah nak kamu tulis dalam nota. Masuk sekolah lagi sebulan. Ustazah nak tengok ya. Ustazah nak tengok lagi sebulan. Ayo kalau tak buat. Okey. Tarkib, okey ini tarkib idhafi. Kita tinggalkan dia. Isim bertemu dengan isim. Okey, kemudian kita bezakan pula dengan tarkib na'ti. Tarkib na'ti ialah tarkib yang ada na'at. Na'at lah sifat. So kita panggil ni isim, dia kata nama bertemu dengan sifat. Sifat. Okay, ataupun kita panggil dia kata adjektif lah. Siapa yang ingat kata adjektif dalam bahasa Melayu, sifat. Okey. So kita tengok pada contoh yang pertama. Contoh yang dia bagi untuk tarkib idhafi. Naibu, naibu, naibu al-mudiri. Naibu al-mudiri. Naib. Okey, Ustazah nak semua buka kamus atau Google Translate. Naibu. Ma makna naibu? Boleh je terus cari dalam kamus. Nun, alif, hamzah, ba. Naibu. Ma makna naibu? Siapa boleh jawab? Naibu. Boleh tulis dekat chat. Kalau ada masalah mikrofon. Okey, ma makna naibu? Siapa jumpa? Macam mana ejaan dia, Ustazah? Ustazah tunjuk kat skrin. Ustazah tak share skrin. Tak ada screen, tak ada share. Awal hampa tak habaq dari awal. Ustazah duk habaq tadi. Ustazah memang kesiannya. Aduh. Alah, Ustazah duk tunjuk-tunjuk aja awak tak nampak lah. Semua diam je. Okey, tengok ni. Naibu al-mudiri. Isim bertemu isim. Bolehlah salin. Ustazah dah tunjuk ni. Katalah Ustazah pelik, korang diam je. Okey, naibu. Ma makna naibu? Okey, ma makna naibu?
Okey, siapa ada jawapan? Ibu. Saya cari dapat timbalan pengarah. Timbalan. Betul-betul. Timbalan atau kita panggil penolong. Sama je. Timbalan, penolong sama. Okey? Betul boleh. Okey, al-mudiru. Ma makna mudiru? Tadi ada yang jumpa pengarah. Okey, kalau kat sekolah kita, siapa yang paling ketua kita? Siapa? Minggu lepas dah belajar dah ni. Al-mudiru. Yes, guru besar. Muhammad Azhar ni, Azhar memang nama Azhar tu pinjam akaun? Azhar macam tak perasan Azhar ni anak murid ni. Siapa nama Azhar ni? Nama ayah. Nama awak apa? Nama sebenar. Okey. Zahran. Oh, Zahran. Okey. So, al-mudiru guru besar atau kita panggil pengetua. Guru besar untuk sekolah rendah, pengetua untuk sekolah menengah. So, naibul mudiru penolong pengetua. Kalau dekat sekolah, kita tak panggil lah penolong pengetua, tak. Kita dalam konteks kita Melayu kan dia, kita akan panggil dia penolong kanan. Kan? Ada kan jawatan penolong kanan kat sekolah? So, naibul mudiri, penolong kanan. Okey, so kalau kita tengok kat sini, naibul mudiri, kita nak tahu dia alamat idofi, alamat untuk tarkib idofi ataupun alamat untuk tarkib nakti. Pertama, dia kan ada dua perkataan, naibu dengan al-mudiri. Okey, naibu, tengok dia berakhir dengan dhammah. Untuk tarkib idofi, alamat dia perkataan pertama berakhir dengan dhammah. Dan perkataan kedua, dia ada alif lam di awal dan berakhir dengan kasrah. Ini memanglah sampai awak besar, sampai awak tua, awak akan hadap tarkib idofi memang macam ni lah alamat dia, tak pernah berubah. So kalau let's say awak kata baca Quran kan, tiba-tiba awak nampak perkataan pertama berakhir dengan dhammah, dan perkataan kedua ada alif lam dan berakhir dengan kasrah, itu ialah tarkib idofi. Nanti kalau ada masa kita main cari perkataan dalam Quran. Sangat best. Okey? Ustazah bagi muka surat, nanti kita cari-cari tarkib idofi dan tarkib nakti dalam Quran. Okey? Nanti kita buat. Okey, seterusnya tarkib nakti. Okey? Tarkib nakti ialah isim yang bertemu dengan na'at atau kita panggil sifat. Na'at dan sifat dia sinonim. Sama je makna dia. Okey, yang pertama al-mudiru. Jadi kita tahu al-mudiru ialah pengetua. At-tayyibu. Ma makna at-tayyibu? At-tayyibu. Darasna fi usbu' madi. Kita dah belajar dah minggu lepas. Ustazah kena buat baris ke? Ustazah pentingkan kamu buat baris yang ini, yang Ustazah buat warna merah ni. Di akhir ni dan di akhir sini. Yang lain tak payahlah nak baris-baris. Just yang ini dan yang ini. Lepas tu yang ini dan yang ini. Dan yang ini dan yang ini. Yang merah tu je, yang di awal dan di akhir je Ustazah penting yang ihtimamnya. Ihtimam tu penting. Ustazah ihtimam pada akhir dia sahaja. Tapi pada tengah-tengah perkataan, tak payahlah letak baris. Okey? Okey, at-tayyibu. Ma makna at-tayyibu? Iftah qamus. Iftah Google Translate. Ma makna at-tayyibu? Au, bila kita cari dalam kamus, macam Ustazah kata tips minggu lepas, bila ada alif lam di hadapan, buang dia. Kita start dengan po. Po, ya, ba. At-tayyibu. Tayyibu. Ma makna tayyibu? Siapa boleh share? Tayyibu. Siapa boleh share? Tayyibu. Ana cari dalam Google Translate tu type ke Toyaba. Tahu dah? Jangan salah tulis Tobayaba. Jadi Tobib. Tobib tu doktor. Toyaba je.
Bahasa Arab ni dia bahaya awak tambah perkataan, terbuang perkataan, dia jadi makna lain. Okey, tayyaba, ma makna? Tayyibu. Kita dah belajar lah minggu lepas, kawan-kawan. Boleh tengok yang nota-nota lama. Baik. Baik, betul Alia, baik. So, kita nak kata pengetua ni baik. Baik kan sifat, sifat bagi seseorang. So, kita panggil sebagai tarkib nakti. So, isim yang pertama ni, perkataan yang pertama alamat dia mesti alif lam. Dan yang kedua pun, kalau ada depan alif lam, yang kedua pun alif lam. Dia akan ikut. Dia berbeza dengan tarkib idofi. Kalau tarkib nakti, kalau pertama alif lam, yang kedua pun alif lam. Ataupun kita boleh gunakan, ingat tak alamat isim ada dua, alif lam dan tanwin. So kita boleh juga gunakan tanwin. Kita sebut mudirun tayyibun. Mudirun berakhir dengan tanwin, dhammah, dan tayyibun berakhir juga dengan tanwin, dhammah. Okey. So, ada apa-apa soalan setakat ni? Tak ada. Tak ada. Okey, so kalau tak ada, Ustazah nak share. Ustazah nak share ni. Okey, nampak tak kat skrin ni? Kita punya minggu ni kita belajar tarkib, so kita kena tahu makna-makna bagi semua perkataan ni. Okey, tadi kita dah belajar al-mudiru tayyibu. Al-mudiru tayyibu. Ma makna mudiru tayyibu? Cuba gabungkan. Bagi makna mudiru tayyibu. Ma makna? Mudiru tayyibu. Siapa boleh bagi makna? Kita baru belajar tadi. Pengetua yang baik. Macam ni, pengetua yang baik. Okey. So, hari tu kita dah buka kita dah buat table kan? Al-Lughatul Arabiyah, Al-Lughatul Malayuwiyah. Ustazah nak awak buat macam tu. Ustazah tak ada nak tunjuk satu-satu. Awak dah tingkatan 1, bukan sekolah rendah, awak dah kena pandai. Bila Ustazah kata, okay, Ustazah nak dalam jadual awak buat bahasa Arab, awak buat bahasa Melayu, dah tahu dah macam mana nak buat. Sambung ke buat yang lain? Boleh sambung. Ustazah bagi awak sambung. Ustazah bagi awak sambung. Okey? Boleh sambung bawah dia. Okey, pengetua yang baik. Okey? Al-mudiru tayyibu, pengetua yang baik. Okey. So, seterusnya ghurfatu al-muallimina. Ghurfatu al-muallimina. Okey, cuba cari ghurfatu muallimina. Daripada gambar ni, apa maksud dia rasa-rasanya? Ghurfatu muallimina. Bilik. Apa dia? Ikmal? Bilik? Tak jadi. Tak jadi? Siapa boleh jawab? Daripada sini kita nampak ada ni apa? Maktabah, ada meja-meja, ada cikgu-cikgu. Ni ada bilik apa guru. dia? Yes, bilik guru. Betul. Bilik guru. Okey, ghurfatul muallimina, bilik guru. Siapa yang rasa macam tulisan ni kecil, nak tengok yang besar, boleh tengok dekat buku teks. Siapa yang ada buku teks. Ataupun tengok dekat yang Ustazah share lah. Boleh zoom. Sebenarnya kalau awak buka pakai handphone, boleh pinch out, pinch in. Boleh cubit. Luaskan macam ni. Okey. So seterusnya al-mat'amul kabiru. Al-mat'amul kabiru. Min hadha suwar. Okey, min hadhihi surah. Apa yang kamu nampak? Ma ra'yukum?
Ma makna al-mat'amul kabiru? Apa maksud al-mat'amul kabiru? Daripada gambar nampak dah. Kantin sekolah. Kantin sekolah. Okey, kantin. Okey, tengok kat sini ada alif lam. Yang kedua pun ada alif lam. So, dia tarkib nakti ke tarkib idafi tadi? Pertama alif lam, yang kedua pun alif lam. Dia tarkib tarkib nakti. Okey. Yang pertama kantin, yang kedua ni sifat. Apa sifat untuk kantin ni? Apa sifat dia? Kabiru. Kabiru. Ma makna kabiru? Boleh tulis dekat ruangan chat. Besar. Yes, betul Alia, besar. So, apa makna al-mat'amul kabiru? Kantin yang besar. Kita gabungkan dua perkataan ni, kantin yang besar. Okey, al-mat'amul kabiru. Kantin yang besar. Ini ialah tarkib nakti sebab ada alif lam, yang ini pun alif lam yang kedua. Okey. Okey, seterusnya kita sambung. Warsyatul madrasati. Warsyatul madrasati. Min hadhihi surah ma ra'yukum? Min hadhihi surah ma ra'yukum? Ma makna warsyatul madrasati? Ma makna? Bengkel sekolah. Okey, Aywa, bengkel sekolah. Betul. Siapa jawab tadi? Saya tak perasan. Tiba-tiba dah tutup dah. Saya. Betul. Saya Alia. Okey, bengkel sekolah. Flip. Janganlah turun bawah. Kita flip. Bengkel sekolah. Macam ni je dia. Bengkel sekolah. Warsyatul madrasati. Tengok tadi warsyatu. Warsyatu ni tak ada alif lam pun kat depan. Tapi dia berakhir dengan baris dhammah. Yang kedua baru ada alif lam dan berakhir dengan kasrah. Idzan hadza tarkib idhafi. Ini tarkib idhafi. Okey. Seterusnya idaratul mudiri. Masya-Allah, dalam gambar dan nampak apa jawapan. Idaratul mudiri. Ma makna idaratul mudiri? Ma makna idaratul mudiri? Siapa boleh jawab? Alah. Dalam gambar tu dah ada jawapan. Bilik guru besar. Yes, bilik guru besar. Tapi sebab kamu sekolah menengah, saya nak kamu tulis bilik pengetua. Pejabat pengetua, boleh je? Pejabat pengetua, bilik pengetua, boleh. Dua-dua boleh. Idarah tu, kalau kita direct translate ke bahasa Melayu ialah pejabat. Memang pejabat. Okey? Tapi kalau dalam konteks sekolah, kita boleh panggil dia pejabat pengetua atau bilik pengetua. Okey, dah habis salin dah setakat ni? Ada yang belum? Dah. Okey, kalau dah, sebelah ni pula. As-sahatul wasi'atu. As-sahatul wasi'atu. Sambil tulis, boleh sebut ikut ustazah. As-sahatul wasi'atu. Min hadhihi suwar. Min hadhihi surah. Ma ra'yukum? Ma makna as-sahatul wasi'atu? Apa makna as-sahatul wasi'atu? Halaman yang luas. Padang yang luas. Okey, betul. Tapi as-sahah kita gunakan sebagai lapangan atau tapak perhimpunan. Tapak atau lapangan. Dua boleh. Tapak, lapangan, laman, semua boleh. Lapangan yang luas. Okey? Yang luas. Okey, tadi perasan tak as-sahatu berakhir dengan ta marbutah. Idzan dia punya sifat dia ni pun kena berakhir dengan ta marbutah. Kenapa kita kata ni sifat? Sebab yang pertama ada alif lam, yang kedua pun ada alif lam. Na'at akan ikut dia punya isim. Kalau ada ta,
Kalau isim ada ta marbutah di akhir, yang ini pun ada ta marbutah di akhir. Okey, dapat semua? Ada siapa-siapa yang was-was? Yang tak faham? Ada ke? Dapat. Dapat. Okey, bagus Ikhwan. Okey, seterusnya Al-madrasatul kabiratu. Al-madrasatul kabiratu. Masya Allah, senang sangat ni. Apa benda ni? Min halhi suar. Sekolah yang besar. Aywa, betul Alia. Sekolah yang besar. Okey, sekolah yang besar. Kalau kita tengok kat sini, ada alif lam, yang kedua pun alif lam, Iban tarkib nakti. Bila dia tarkib nakti, yang pertama tarkib lah. Dalam tarkib, kalau pertama mu'annas, yang kedua pun mu'annas. Yang ini perempuan, yang ini perempuan. Ini mu'annas, yang ini pun mu'annas. Okey. So seterusnya, kita pergi pada sahatul madrasati. Tengok yang ini sama je. Sahatu, yang ini pun sahatu. Sahatul madrasati. Ma makna sahatul madrasati? Ma makna sahatul madrasati? Sama dengan yang tadi. Memanglah sama. Sahah. Tapi madrasati, macam mana kita gabungkan sahatu dengan al-madrasati? Dia akan jadi makna apa? Makna yang baru. Apa dia? Dia tak ada sama macam tadi. Tak. Padang sekolah atau kita panggil dia lapangan sekolah. Okey, lapangan sekolah. Kalau kita kadang panggil tapak perhimpunan pun boleh. Kita panggil sahatul madrasati. Lapangan sekolah. Okey. So, seterusnya al-qa'atul kabiratu. Al-qa'atul kabiratu. Min hadhihi surah ma ra'yukum? Ma makna al-qa'atul kabiratu? Ma makna al-qa'atul kabiratu? Dewan yang besar. Dewan sekolah. Aywa, betul Alia dan Aiman. Dewan yang besar. Okey, yang besar. Al-kabiratu. Al-qa'ah, sebab qa'ah ni dia punya isim, dia berakhir dengan ta marbutah, idan dia akan menjadi mu'annas. Bila dia mu'annas, dia punya sifat, dia punya na'at pun jadi mu'annas. So izan dia jadi al-kabiratu. Sebabkan dia yang ini sifat kepada isim yang ini, so dia akan berakhir, dia akan mula dengan alif lam. Dua-dua alif lam. Ini alif lam, yang ini pun alif lam. Okey. Sikit lagi. Okey, seterusnya naibul mudiri. Ini dah belajar tadi. Naibul mudiri ma makna? Naibul mudiri. Apa dia Iqmal? Penolong kanan. Yes, betul. Penolong kanan. Boleh tulis. Penolong kanan. Oh, yang ini pun tadi Ustazah tak flip. Dewan yang besar. Ustazah dah betulkan lah tadi ya kat sini. Dia tak betulkan untuk Ustazah. Tak apalah. Okay, ni dewan yang besar. Ni penolong kanan. Okey. Naibul mudiri, penolong kanan. Okey. Al-mal'abul wasi'u. Al-mal'abul wasi'u. في هذه السورة من هذه السورة ما رأيكم ما معنى الملعب الواسع؟ ما معنى؟ ما معنى الملعب الواسع؟ Padang yang luas. Yes, betul Alia. Padang yang luas. Al-mal'abul wasi'u. Dia beza dengan qa'ah tadi. Qa'ah dia berakhir dengan tamarbutah, kabiru pun jadi tamarbutah. Yang ini al-mal'abu dia tak ada apa-apa, tamarbutah tak ada. So wasi'u ni pun jadi muzakkar. Dua-dua muzakkar. Okey, dan dua-dua ni dan ni ialah tarkib na'ti sebab yang ini al, yang ini al. Yang ini isim, yang ini na'at. Okey? Wasi'u na'at. Okey. So dia jadi padang yang luas.
Padang yang luas. Jangan hilangkan alif dekat padang. Kalau awak buang alif, dia akan jadi pedang. Jami ni bahaya. Awak tinggal alif, dia jadi pedang. Kita tulis padang. Okey. Akhir sekali. Dauratul miyahi. Min hadhihi suar. Kamu nampak dah? Dauratul miyahi. Ma makna dauratul miyahi? Daripada min hadhihi suar. Daripada gambar ni awak nampak dah? Min hadhihi surah. Tandas awam. Yes, tandas je. Tandas. Daripada tandas awam. Tandas. Okey, dia tandas je. Tandas. Tanun dasin. Darsin. Tandas. Okey. Kalau kata awak buang miyah, tinggal daurah tu, dia akan jadi makna lain. Inilah yang Ustazah kata, tarkib ni, bila dia single sebagai satu word, daurah tu, dia akan bawa maksud lain. Kalau awak tinggalkan al-miyah sahaja, tanpa daurah tu, miyah ni pun akan bawa maksud lain. Tapi bila kita gabungkan, dauratul miyah ni, barulah dia akan menjadi tandas. Macam tu lah. Okey, so ini ialah tarkib al-idafi. Sebab dua-dua ni isim. Ni isim, ni pun isim. Dan tanda dia, perkataan pertama berakhir dengan dhammah, perkataan kedua bermula dengan alif lam dan berakhir dengan kasrah. Okey, so ada apa-apa soalan? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada, okey. So, Ustazah rasa hari ni dah banyak dah kamu dapat input untuk hari ni kan, siapa ni? So, untuk kerja sekolah esok akan berkisahkan tentang ni. So, kamu revise benda ni. Nanti sekejap lagi Ustazah akan bagi link ni. Dan Ustazah akan bagi link word wall ni. Link record kelas dengan link word wall ni dalam grup. Okey, untuk kamu ulang kaji. Esok kita akan sambung balik untuk tajuk tarkib idafi dan tarkib nakti. So, setakat ni ada apa-apa soalan? Tak ada. Tak ada. Okey, so kalau tak ada soalan, sampai sini saja Ustazah tamatkan kelas kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustazah. Mana Ustazah? Bilang. Oh, hilang. Hello.